Ya, sebuah pujian yang sangat indah bagi setiap kita untuk menyanyikannya. 一个非常美妙的歌词，我们每个人可以开声的来唱。 Ya, saya bersyukur selama ini kita di dalam kebaktian doa kita sudah belajar buka suara untuk bernyanyi. 同时感觉到何等感谢主，使我们在每次星期三，我们可以开口了来敬拜神。 Ya, saya juga bersyukur ya memiliki rekan kerja seperti Ko Liping. 我也感恩有很好的同工，就像李平兄。 Ya, sekalipun dia berada di luar negeri, oleh karena pelayanan dia buru-buru pulang untuk melayani Tuhan. 虽然他在国外，但是因为他有在今天有侍奉，他就赶紧的回来。 Ya, sekalipun kadang-kadang di luar kota dia pulang, dia juga malamnya melayani. 虽然他早上在外地，他尽量的可以回来，晚上可以侍奉主， Ya, ini sesuatu hal yang indah dan patut kita teladani. 是非常美好的，使我们可以很好的学习 Ya, 的榜 mari 样。 Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们要思考主的话语，首先我们先同心祷告。 Di dalam segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, pada malam hari ini kami datang untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan dan memanjatkan doa. Kami bersyukur Bapa untuk segala kepercayaan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh terus melayani Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Bapa, pada saat ini kedua hamba-Mu sudah siap menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya diberkati. Dengarkan doa kami ini Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 阿门。 Di sebuah pasar tradisional yang ramai, 在一个繁忙的传统市场里， ada dua penjual mie yang bersebelahan. 有一个这个毗邻的这个卖面的， Salah seorang penjual mie ayam bernama Pak Ben. 其中之一的这个卖鸡肉面的叫做Ben 先生， Dia dikenal dengan racikannya yang pedas dan menggugah selera. 他以辛辣开胃的混合物而闻名。 Setiap hari usahanya ramai sekali orang datang makan mie-nya. 每天他的摊位上总是塞满的游客来买。 Sebelahnya adalah penjual mie bakso 他的旁边是卖肉丸的， yang bernama Pak Ahmad. 他叫阿曼先生。 Pak Ahmad ini mie baksonya tidak seramai Pak Ben. 阿曼先生的这个肉丸面没有像这个 Ben 先生的那么 Oleh karena 常卖， usaha Pak Ben ini begitu laris, 因为这个 Ben 先生的非常热受欢迎， Pak Ahmad selalu iri hati. 就是阿曼先生很嫉妒的， Dia seringkali merasa kesal dan bahkan menyebarkan gosip-gosip mie dari Pak Ben itu hal-hal yang negatif. 他因为嫉妒了、生气了，甚至他传播有关 Ben 先生面讨的这个流言蜚语。 Dia sempat mengatakan bahwa mie Pak Ben menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat. 他曾经讲过，这个 Ben 先生的面条使用不健康的食材， Dan bahkan mengklaim bahwa mie dari Pak Ben itu tidak seenak yang digembar-gemborkan. 然后他自称 Ben 先生的面条的味道没有像广告做的那么好。 Pak Ben juga mendengar dari pelanggannya akan komentar daripada tetangganya ini. Ben 先生呢，听到接着他顾客关于他的谎话。 Ya, Pak Ben selalu bersikap tenang menghadapi sikap daripada Pak Ahmad. 这个 Ben 先生对于这个阿曼先生的态度，他感到这个保持冷静 Dia。tidak pernah membalas perkataan buruk daripada Pak Ahmad. 他从不回应阿曼先生的怀疑， Sekalipun hatinya mungkin kurang nyaman. 虽然他心情感到不舒服， Ia tidak pernah membalas perkataan buruk apapun. 他没有用这个坏话来回报他， Malah sering dia menawarkan bantuan kepada Pak Ahmad. 反而他时常想这个接阿曼先生需要的帮助。 Ya, misalnya ketika Pak Ahmad butuh ganti uang kecil. 比如说阿曼先生需要到这个厕所的时候， Ya, ganti uang kecil. Uang kecil. 哦，小钱，哦， Oke, ya. 需要小钱。 Ya. Pak Ben dengan senang hati menukarkannya. Ben 先生就时常跟他调换。 Ya, suatu hari Pak Ahmad itu sakit.
有一天阿妈先生生病了， Dia demam dan tidak bisa berjualan. 他发高烧，不能开店了。 Pak Ben mengetahui kondisi ini. Ben 先生知道他的消息了， Dia menjenguk daripada ke rumah Pak Ahmad. 他向阿妈先生拜访他， Dia membawa semangkuk mie buatannya dan beberapa obat-obatan. 他带了一碗制作的面条，包括一些药物。 Pak Ahmad ini, dia mengatakan, Pak Ahmad saya bawakan mie untuk Pak Ahmad supaya cepat sembuh ya. 先生，我拿这碗面使你可以早日康复。 Oleh karena ketulusan hati dari Pak Ben ini bisa dirasakan oleh Pak Ahmad. 因为这个单纯的这个 Ben 先生、阿妈先生也感觉到了， Pak Ahmad juga terharu dengan kebaikan daripada tetangganya Pak Ben. 这阿妈先生受感动了之后， Sehingga dia merasa bersalah telah berbuat jahat kepada tetangganya. 他感到内疚，因为对待这个 Ben 先生的 Dan 怀疑。 sejak saat itulah Pak Ahmad berubah sikapnya. 从那开始，这个阿妈先生态度有转化 Ia 了， tidak lagi iri hati dengan kesuksesan Pak Ben. 他不再嫉妒 Ben 先生的成功， Malah dia belajar dari Pak Ben tentang arti kesabaran dan kebaikan. 反而他从这个 Ben 先生身上学到关于耐心与善良的含义。 Pak Ben juga selalu mendoakan Pak Ahmad. 这个 Ben 先生也时常向这个阿妈先生祷 Dia 告， juga berharap Tuhan memberkati usaha Pak Ahmad supaya bisa laris. 他也希望阿妈先生的生意可以好转。 Dan tak disangka doa dari Pak Ben ini juga dijawab oleh Tuhan. 没想到的这个Ben 先生的祷告被上帝垂听， Usaha Pak Ahmad juga lambat laun tambah ramai. 阿妈先生的这个摊位生意越来越多人 Ya 来 bahkan 了， ada beberapa kelompok orang-orang kantor makan di sana. 甚至还有一些办公室的游客。 Ya mereka juga bahkan membagi makanan sesuai dengan selera mereka, memesan mie Pak Ahmad maupun mie Pak Ben. 他们也分工了，有的订了阿妈先生的面，有的 Ben 先生的面。 Akhirnya jalan di mana mereka berjualan 所以最后他们开的那条街的摊位， akhirnya terkenal oleh karena kedua penjual mie ini. 因为这两家的这个卖面的已经出名了。 Ya saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， pernahkah kita merasa sakit hati? 是否你曾经感到这个伤心吗？ Mungkin oleh karena perkataan orang lain ataupun perbuatan orang lain. 由于别人的话或是别人的行动行 Mungkin 为，di dalam hati kita menyimpan amarah dendam. 或有可能我们心里感到这个有愤怒，或是有想报仇的， Bahkan keinginan untuk membalas. 有想回报他的。 Namun di tengah luka dan penderitaan, 当在这个伤心， firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah jalan yang berbeda. 主的话语来教导我们有另外一条方式， Yaitu berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. 就是为那伤害我们的人为他们祷告。 Bapak Ibu Saudara berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting. 各位弟兄，是一个非常重要。当我们可以为伤害我们的人为他们祷告， Mengapa penting? 为什么很重要的呢？ Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 7 ayat 53 sampai 60. 我们要读一段圣经，在使徒行传第7章53到60 Karena 节， cukup panjang kita bacakan bahasa Indonesia saja. 我们只用印尼文来读。 Kisah Para Rasul 7 ayat 53 sampai 60. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Stefanus yang dilempar batu sampai mati, 各位弟兄们，这个司提反的故事被用石头扔的人， ketika menjelang kematiannya memiliki persamaan dengan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 当他要离开世界的时候，他的故事跟主耶稣都有一项类似。 Ketika Tuhan Yesus menjelang kematiannya, 当主耶稣要过世的时候， dia menyerahkan rohnya kepada Bapa 他把他的灵交给上 dan 天 dia 父， berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 然后他就说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。 Stefanus juga demikian. ”这司提反也同样的， Ketika dia menjelang ajalnya, dia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." 当他最后一命的时候，他说：“主啊，不要将这罪归于他们。” Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Stefanus dan Tuhan Yesus bukan saja berdoa bagi mereka yang menyakiti hatinya. 各位弟兄姐妹，司提反跟主耶稣不是为那伤害他们的人为他们祷告， Stefanus dan Tuhan Yesus berdoa bagi mereka yang membunuh mereka. 司提反以耶稣也为那杀他们的人祷告。 Dari hal ini kita belajar mengapa kita harus berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. 从这里我们要学习为什么我们应该为伤害我们的人祷告。 Yang pertama, 第一件呢， meneladani kasih yang daripada Allah. 我们就效法上帝的爱， Dengan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita, 为那些伤害我们的人祷告 dengan 呢。 demikian kita sedang belajar meneladani kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. 我们就效法上帝在我们生命中的美好的爱。 Allah mengasihi kita tanpa syarat 上帝是无条件的爱我们， dan bahkan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. 即使我们还是罪人的时候。 Nah, hal yang kedua, 第二件呢， mengapa kita perlu berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita? 为什么我们要为那伤害我们的人祷 Ini 告呢？ memberitahu kepada kita bahwa kita hidup di dalam Kristus. 是告诉我们是活在基督里。 Dengan demikian sumber kekuatan bukan daripada diri kita. 从这里，我们力量的源头不是从我们自己， Sumber kekuatan berasal daripada Kristus 我们力量的来源是从基 yang 督， menghidupi kehidupan kita. 使我们生命可以活出来， Sehingga hidup kita bukan aku lagi, 使我们的生命不是在我了， tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. 但是基督在我里面活着。 Ini yang kedua. 这第二 Dan 件， yang ketiga, 第三件呢？ mengapa kita perlu berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita? 为什么我们该为伤害我们的人祷告 Dengan 呢？ demikian kita juga membebaskan diri daripada belenggu dendam. 我们就将从这个报仇的这个锁解放出来。 Bapak Ibu Saudara, dendam adalah racun yang perlahan-lahan merusak jiwa kita. 各位弟兄，复仇是一种毒药，来慢慢摧毁我们的灵魂。 Dengan berdoa kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan 透过祷告，我们将我们的问题交给上帝， dan membiarkan kasih Tuhan bekerja di dalam kita. 让上帝的爱在我们的心中运行。 Ini yang ketiga. 这第三件， Dan yang keempat, 第四件呢？ mengapa kita perlu berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita? 为什么我们应该为伤害我们的人祷告呢？ Menemukan ketenangan batin. 我们寻找到内心的平安， Dengan berdoa membawa kita di dalam kedamaian yang daripada Tuhan. 祷告带给我们出乎意料的平安， Yang merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan jiwa kita. 就是透过上帝来使我们的灵魂平静。 Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pernah bermusuhan dengan orang lain, 各位弟兄，比如说你有向一个人敌对呢， hatimu pasti tidak damai. 你的心里感到不平安。 Dan satu hal yang harus engkau ketahui, 第一件有一件事情你要知道 apakah 的， Tuhan menghendaki hatimu tidak damai? 是否上帝要愿意你的心没有平 Tuhan 安呢？ menghendaki damai sejahtera ada di dalam hati kita. 神渴望你心里充满平安。 Cara kita memperoleh damai sejahtera adalah 我们怎么样得到这个平安呢？ menaati firman-Nya. 就顺服上帝的话。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih 所以 Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， ketika engkau hendak memperoleh ketenangan batin, 当你想得到这个属灵上的平静， salah satu syarat adalah berdoa bagi mereka yang melukai hatimu. 最重要的条件就是为那伤害你的人为他 Dan 们 yang 祷告。 kelima, 第五节呢， menunjukkan kekuatan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. 彰显的圣灵的力量在我们的生命。 Ketika kita berdoa
berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kita. 当我们为那伤害我们的人祷告， Itu menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. 这彰显着圣灵的力量在我们的生活。 Ayo, saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara. 我想问大家， Berdoa bagi orang yang menyakiti hati kita itu mudah atau tidak? 是否很容易吗？为那些伤害我们的人祷告， Tidak 容易 mudah. 吗？ Dengan kata Mulai. lain, dengan kekuatan diri sendiri sesungguhnya kita tidak sanggup. 换句话说，用我们的力量，靠我们的力量是不可能的。 Tetapi kita tetap bisa melakukannya. 但是我们仍然可以做。 Itu memberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. 这告诉我们，圣灵在我们的生命中工， Kekuatan dari Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. 圣灵的力量在我们的生命彰显出来。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 各位亲 Tuhan. 爱的弟兄姐妹， Pada saat Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. 当约伯得到多么严重的苦难， Kita tahu sahabat-sahabatnya datang. 我们知道他的亲朋好友来他拜访他， Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat daripada Ayub? 他的好朋友做什么呢？ Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Ayub sebenarnya pasti punya dosa. 他们解判这个约伯有罪， Pasti punya kesalahan. 巴西已经犯错了， Sehingga Tuhan menghukum Ayub begitu luar biasa. 使上帝非常严重的惩罚 Pada 约 saat 伯。 itu Ayub begitu menderita. 当约伯非常苦难的时 Dia 候， menderita bukan oleh karena kehilangan anaknya saja. 他不只是失去孩子而已， Dia menderita bukan karena istrinya menyalahkan dia saja. 他苦难不只是因他的妻子 Dia 只怪他， menderita bukan oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam dirinya saja. 他的苦难不只是因他得到这严重的病痛， Tetapi di dalam penderitaan teman-temannya hadir bukan menghibur dia, justru menyalahkan dia. 但是他最严重的苦难就是当他的朋友存在的时候，不是安慰他，反而只怪他而已。 Singkat cerita, ketika Tuhan memulihkan Ayub, 长话短说，当上帝回复了约伯， apa yang Tuhan kehendaki bagi Ayub untuk teman-temannya? 上帝怎么样渴望这个约伯对待他的朋友们呢？ Apa yang Tuhan inginkan bagi Ayub untuk teman-temannya? Apa? 上帝渴望怎么样呢？ Hah? Berdoa bagi teman-temannya. 为他的朋友们祷 Berdoa 告， bagi sahabat-sahabatnya. 为他的好朋友们祷告。 Sekarang saya ingin tanya, 我想问大家， apa tujuan Tuhan menyuruh Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya? 上帝的目的向约伯为他朋友祷告的目的是什么呢？ Apa? 什么呢？ Apa tujuan Tuhan menyuruh Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya? 上帝主要的目的要约伯为他的朋友祷告是什么呢？ Apa? Halo, 请问呢？ ini tes kuis Alkitab. 给大家小考，圣经的小考， Ini salah satu jawaban yang keenam yang nggak tertulis. 就是第6的答案 Ini 答案 penting 没有 sekali 写到了。 mengapa kita perlu berdoa bagi orang yang menyakiti hati kita. 这很重要，为什么我们要向Dari kisah Ayub memberikan jawaban yang sangat-sangat jelas sekali. 在这个约伯的故事给我们很清楚的答案。 Halo, siapa tahu? 谁知道呢吗？可以举手。 Mengapa Tuhan menyuruh Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya? 为什么上帝要求约伯向他的朋友们祷告？ Apa? 呀，悔改， Supaya sahabatnya bertobat. bertobat。 Ada lagi jawaban yang lain? 还有其他吗？ Ada jawaban yang lain? 还有其他的答案吗？ Supaya sahabat-sahabatnya terhindar daripada hukuman Tuhan ataupun malapetaka daripada Tuhan. 使他的朋友们远离祸物，从上帝的祸物。 Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. 这非常重要的事。 Ketika orang melukai kita, 当别人伤害了我们， kita bisa berdoa bagi mereka. 我们能为他们祷告， Tujuannya apa? 什么目的呢？ Supaya Tuhan jangan menghakimi mereka dan menghukum mereka. 使上帝不要惩罚他们。 Inilah yang Tuhan Yesus lakukan dan Stefanus lakukan. 这就是耶稣与司提反所做 Supaya 的， Tuhan jangan menghukum mereka. 使上帝不要惩罚他 Bapak 们。 Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Anda pasti pernah melihat dan menyaksikan. 你必定曾经看过了， Ketika ada orang-orang melukaimu, menyakitimu. 当有人伤害过你， Engkau tidak
tidak berdaya melawan mereka. 你是无力的时候， Tuhan punya cara menghakimi mereka dan menghukum mereka. 上帝有方式来惩罚他们。 Sesungguhnya pemahaman ini memberitahu kepada kita. 这了使我们可以理解， Ketika ada orang menyakiti hati kita, 当人伤害了我们的心， yang seharusnya kita miliki adalah belas kasihan kepada mereka yang menyakiti kita. 我们应该有向他们有怜悯的心，当他们伤害了 Sehingga kita 我们， berdoa bagi mereka. 就是我们为他们祷告， Supaya mereka terhindar daripada hukuman daripada Tuhan. 使他们远离上帝的惩 Bapak 罚。 Ibu Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. 各位弟兄姐妹，是非常重要的事。 Pada suatu hari Raja Saul, dia adalah seorang raja yang sangat hebat di Israel. 有一天，就是扫罗王是在以色列非常庞大的国王。 Tetapi ketika dia melihat rakyat memuji kemenangan Daud mengalahkan Goliat, 当有一天他看到百姓称赞大卫已经战 hati 胜了歌利亚， Saul begitu iri hati. 扫罗心里感到非常嫉妒， Dia merasa terancam kedudukannya sebagai raja. 他感到自己的国王的王位受到威 Oleh 胁。 karena cemburunya, dia berusaha menyingkirkan dan membunuh Daud. 这种嫉妒让他想除掉大卫。 Meskipun Daud diperlakukan tidak adil, 虽然大卫感受到这个不公平的对待， bahkan nyawanya terancam, 甚至他的生命受到威胁， Daud tetap setia kepada Raja Saul. 大卫仍然向扫罗忠 Daud 心。 terus mengasihi Saul. 大卫仍然爱扫罗， Meskipun Saul justru ingin membunuhnya, 虽然扫罗想杀害他， bahkan Daud beberapa kali punya kesempatan untuk membalas membunuh Saul, 虽然大卫有好几次可以回报他杀扫 tetapi 罗， Daud memilih untuk tidak melakukannya. 但是大卫选择没有这样做。 Dia percaya bahwa hanya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi. 他相信只有上帝有这个权利来 Ada 审判。 beberapa alasan mengapa Daud bersikap begitu mulia. 有几件原因，为什么这个大卫有美好的这个高赏？ Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. 大卫有敬畏上帝的心， Daud sangat menghormati Tuhan dan tidak mau melanggar perintah Tuhan. 上帝非常尊敬大卫非常尊敬上 Daud 帝， juga memiliki hati yang tulus. 大卫也有这个真诚的心， Dia memiliki kasih yang tulus kepada Raja Saul. 他对这个扫罗有真诚的爱。 Sekalipun Saul berusaha melakukan hal yang jahat bagi dia, 虽然这个尽管扫罗有怀恶， Daud tidak membalasnya. 大卫没有回报他， Daud juga memberikan keteladanan di dalam hal kepemimpinan yang baik, 大卫也给我们良好的领导的 yang 榜样。 mengutamakan perdamaian dan pengampunan. 他优先这个和平。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dampak daripada ketaatan Daud, 如果我们注意大卫这个顺服的彰显这什么？ Tuhan melindungi Daud begitu luar biasa. 上帝非常的保护大卫 Bukan，hanya melindungi Daud, tapi juga memberkati keturunan daripada Daud. 不只是保护大卫，也祝福他的子孙， Sehingga keluarganya terhindar daripada ancaman Raja Saul. 使他的子孙远离这个扫罗王的恶疾。 Selain itu, keturunan daripada Raja Daud juga di dalam pemeliharaan daripada Allah. 也甚至这个大卫的子孙，在这上帝的祝福看顾保持下。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. 你要实行上帝所命令的， Berdoalah bagi mereka yang melukai engkau. 为那伤害过你的人祷告。 Beberapa kalimat inspirasi bagi kita. 有几件历史的句子， Yang pertama, 有第一节呢， kebencian itu seperti batu yang kita bawa, kita yang menjadi lelah, bukan orang yang kita benci. 仇恨就像我们随身携带的一块石头，感到疲倦的是我们。 Sesungguhnya kalimat ini memberitahu kepada kita, 其实这句话来告诉我们， ketika kita menyimpan kebencian, kita sesungguhnya sedang menyakiti diri sendiri. 当我们这个领受这个仇恨，其实我们在伤害我们自己。 Ketika kita menyimpan kebencian, sesungguhnya yang rugi itu adalah diri sendiri. 当我们保留这个仇恨，那亏损的是我们自己。 Inspirasi kalimat yang kedua. 第二件的话， Maafkan bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu pantas untuk dibebaskan. 饶恕不是因为我们应得的，而是因为你应该获得自由。 Bisa mengerti kalimat ini?
你可以明白这句话吗？ Anda memaafkan orang lain 你当你饶恕别人， bukan oleh karena mereka pantas untuk dimaafkan. 不是他们因此得到， Tetapi sesungguhnya kamu pantas untuk dibebaskan. 但是其实你应该活的这个自由是被释放。 Sesungguhnya ketika kita bisa mengasihi dan mengampuni. 当我们可以爱以饶恕别人， Ini adalah sebuah hadiah bagi diri Anda sendiri. 是一种给我们的礼物。 Nelson Mandela mengatakan sebuah 这 kalimat. 个曼德拉曾经讲一句话： Kebencian menghancurkan energi dari jiwa untuk memaafkan adalah melepaskan diri dari penjara masa lalu dan melangkah ke dalam kebebasan. 仇恨会摧毁灵魂的能量，饶恕就是将自己从过去的牢笼中释放出来。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Sebagai penutup, 最后 berdoalah bagi orang-orang yang menyakiti Anda. 你要为那伤害过你的人祷告。 Sekalipun ini bukan perkara yang mudah. 虽然不是一个简单做的事 Tetapi，ini adalah sebuah tindakan kasih yang paling indah. 但是这一个非常美好的爱的 Dengan 行为， pertolongan daripada Tuhan dan Allah Roh Kudus. 接着上帝的以圣灵的帮助， Kita membebaskan diri daripada segala kebencian. 我们释放了一切的这个恼怒， Untuk membuka jalan bagi Tuhan bekerja di dalam hidup kita. 就是来展开上帝的工作，在我们的生命彰显出来的， Sebagai pertanyaan refleksi. 成为我们一个可以问的话： Apakah ada seseorang yang perlu Anda doakan hari ini? 是否今天有一个你需要为他祷告的人呢 Yang？kedua, 第二件呢， bagikan kesaksian Anda tentang kuasa doa dalam kehidupan Anda. 你在这个见证上来分享出来。 Kesaksian dimaksud adalah mengapa Anda bisa berdoa bagi orang yang melukai engkau. 他的见证的主要为什么你可以饶恕了为他们 Yang 祷告呢？ ketiga, 第三件呢， mulailah berdoa untuk orang yang menyakiti Anda. 你开始为那伤害过你的人祷告。 Mulai sekarang ini juga. 从现在开始，今天 Tuhan 呢， Yesus memberkati. 主耶稣祝福你们。